Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Jika tadi tuan-tuan dan puan-puan nak tengok saya buat ringkasan ahli waris, sekarang ni kita nak tengok siapakah yang akan dapat bahagian asobah dulu. Pertama kita akan tengok asobah, kedua kita akan tengok ashabul furu'. Ashabul furu' ni maksudnya kadar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah serta ijma' para ulama kita. Okey, first kali kita akan tengok siapakah yang menjadi ahli waris asobah. Asobah ini adalah baki. Okey, pertama sekali saya guna pen color hijau. Pertama yang akan dapat asobah adalah anak lelaki. Kalau anak lelaki ni seorang-seorang yang ada, dia akan dapat semua bahagian faraid. Kalau dia seorang-seorangnya, kalau dia ada seorang. Okey, yang kedua, kalau anak lelaki tak ada, cucu lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki, akan dapat pada cicit lelaki. Yang ketiga, cicit lelaki. Kemudian kalau tak ada juga semua-semua ni, keturunan dia dah tak ada, kita tengok pula kepada bapa. Bapa akan dapat bahagian asobah. Kemudian kalau tak ada bapa, yang kelima adalah datuk. Datuk akan ada urusan tersendiri dengan adik-beradik, iaitu saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki ataupun saudara seibu sebapa perempuan ataupun saudara sebapa perempuan. Datuk mempunyai kaedah-kaedah tersendiri dalam pengiraan sendiri, iaitu muqasamah. Itu ada urusan tersendiri yang perlu penelitian yang secara dalamnya. Okey, seterusnya kita tengok bila datuk ini berkongsi dengan adik-beradik ini. Saya buat yang kelima, 5-1 lah. Kemudian kalau tak ada datuk, kalau ada datuk dengan adik-beradik ni 5-1. Kemudian kalau tak ada adik-beradik lelaki ni, adik-beradik kandung lelaki akan dapat kepada adik-beradik sebapa lelaki. Dia akan dapat asobah seterusnya. Kemudian akan dapat kepada anak kepada saudara seibu sebapa lelaki. Kemudian akan dapat kepada anak lelaki kepada saudara sebapa lelaki. Kalau tak ada juga akan dapat kepada cucu lelaki daripada anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Hanya keturunan lelaki daripada adik-beradik lelaki sahaja yang mewarisi di sini. Untuk anak saudara daripada adik-beradik perempuan tidak akan mewarisi. Seterusnya adalah cucu lelaki daripada anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Kemudian kalau ada lagi kat bawah ni, kalau ada kat bawah ni lagi. Kemudian kalau semua dah tak ada di sini, kita tengok pada bapa saudara. Bapa saudara itu adik-beradik kepada bapa arwah. Adik-beradik kepada bapa arwah iaitu adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung. Okey, ini adalah yang ke-11. Kalau tak ada bapa saudara seibu sebapa lelaki, kalau tak ada bapa saudara kandung, kita tengok bapa saudara sebapa. Bapa saudara sebapa di sini, dia akan mewarisi. Kemudian kalau tak ada bapa saudara, dia akan pergi kepada sepupu, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa lelaki. Anak lelaki maksudnya sepupu kepada arwah. Arwah dia ada bapa saudara. Bapa saudara tu adalah sepupu kepada arwah yang meninggal ini. Okey, seterusnya kalau tak ada juga sepupu kandung, dia tengok sepupu kepada bapa saudara sebapa. Kemudian kalau tak ada juga sepupu kepada bapa saudara sebapa, dia tengok datuk saudara seibu sebapa, iaitu datuk saudara kandung. Kalau tak ada juga datuk saudara kandung, dia akan tengok datuk saudara sebapa. Kalau tak ada juga, dah cari anak pun tak ada ni, anak datuk kepada datuk saudara pun tak ada, maka Baitul Mal lah yang akan menghabiskan asobah. Ini pada tahun 2023. Saya buat video ini adalah untuk tahun 2023. Kita tidak tahu pada masa akan datang para ulama kita berijtihad sesama mereka. Ulama-ulama kita mempunyai ijtihad yang lebih baik. Mungkin Baitul Mal mungkin ada perubahan. Wallahu alam, saya tidak tahu tentang perkara ini.
Tetapi untuk sekarang ini pada tahun 2023 pada 16 Mac, hari ini 16 Mac 2023, setakat ini Baitul Mal yang akan menghabiskan bahagian faraid sekiranya tiada semua ahli warisnya. Contohnya semua ahli waris tak ada yang dapat menghabiskan asabah ini tiada, maka Baitul Mal yang akan menghabiskan bahagian faraid ini. Okey, kita tengok untuk seterusnya, video seterusnya untuk ashabul furu'. Okey, jika tadi kita telah menerangkan tentang setiap waris asabah, waris baki, waris yang akan menghabiskan baki, iaitu waris yang layak menerima bahagian faraid secara baki. Kalau tak ada orang lain, dia yang akan dapat semua. Contohnya anak lelaki, kalau dia seorang-seorang, dia akan dapat semua. Kalau contohnya semua tak ada datuk saudara je, maka datuk saudara ni lah yang akan menghabiskan semua asabah, semua harta yang ditinggalkan. Okey, kita tengok insya-Allah. Kita tengok siapa yang akan mewarisi secara ashabul furu' yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis Rasulullah serta ijma' para ulama kita. Okey, pertama kita tengok suami atau isteri. Nampak kan? Suami ataupun isteri akan dapat 1/4 atau 1/8. 1/4. Kenapa 1/4? Kenapa 1/8? Kan 1/4 ini sekiranya arwah ini tiada anak, tiada keturunan di bawah, maka isteri akan dapat 1/4. 1/8 ini diperolehi oleh isteri sekiranya arwah ini mempunyai anak. Kalau ada keturunan, ada furuk ke bawah ini, ada zuriat ke bawah, contohnya ada anak lelaki, anak perempuan, ada cucu lelaki, cucu perempuan, maka isteri akan dapat 1/8. Seterusnya bahagian suami. Yang tadi saya cerita sekiranya arwah ini adalah lelaki. Okey, sekiranya arwah ini adalah perempuan, maka ditinggalkan suami. Okey, isteri ni tak adalah. Okey, isteri ni tak ada. Maka suami akan dapat 1/2. 1/4. 1/2 ni daripada mana? 1/2 ni sebabnya arwah ini tiada anak, arwah ini tiada keturunan di bawah, maka 1/2 suami akan dapat. Sekiranya tiada keturunan, tiada furuk ke bawah ini, maka suami akan dapat 1/2. 1/4 ini sekiranya ada anak lelaki, anak perempuan, ada cucu lelaki, cucu perempuan, maka suami akan dapat 1/4. Seterusnya kita tengok bahagian untuk boleh kita tengok bahagian ke atas dulu. Okey, bahagian ke atas dulu. Untuk bapa akan dapat 1/6 campur asabah ataupun asabah. Okey. Bapa dapat 1/6 sekiranya arwah ini mempunyai anak lelaki ataupun mempunyai cucu lelaki, keturunan lelaki, maka bapa akan dapat 1/6. Kalau untuk 1/6 campur asabah sekiranya tiada anak lelaki, tiada keturunan lelaki, maka ada keturunan perempuan saja, iaitu ada anak perempuan saja, ada cucu perempuan saja, maka bapa akan dapat 1/6 campur asabah. Okey? Bapa akan dapat 1/6 campur asabah. Tapi sekiranya tiada semua ni, tiada keturunan di bawah ini, maka bapa akan dapat asabah semuanya. Sebab apa? Sebab tadi kita tengok kan, anak lelaki dia akan mendapat asabah yang pertama, ranking yang pertama, kedudukan yang pertama, anak lelaki ini. Kalau tak ada anak lelaki, maka bapa yang akan dapat. Kalau contohnya masih ada cucu, cucu yang dapat dulu. Kalau tak ada cucu, tak ada anak lelaki, tak ada cucu, tak ada cicit, maka bapa yang keempat, ranking yang keempat. Maka asabah ini untuk bapa sekiranya tiada keturunan di bawah ini, tiada anak lelaki, tiada anak perempuan, tiada cucu lelaki, tiada cucu perempuan, tiada cicit lelaki, tiada cicit perempuan, maka bapa akan dapat asabah. Seterusnya adalah kita buat bahagian ibu. Ibu 1/6, 1/3 baki. Okey, 1/6 untuk ibu sekiranya
arwah ini mempunyai keturunan di bawah ibu, dapat 1/6 sekiranya ada keturunan di bawah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sekiranya 1/6 ini untuk ibu, bahagian ibu 1/6 sekiranya ada lebih daripada 2 orang saudara. Saudara ni bermaksud adik-beradik. Kalau ada adik-beradik ramai, adik-beradik lebih daripada 2 orang, contohnya dia, arwah ini ada adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara seibu sebapa perempuan, ada 2 orang. Maka 2 orang itu walaupun dia tidak mewarisi, sekiranya ada bapa dia tidak mewarisi, maka ibu akan dapat 1/6. Okey, untuk ibu syaratnya ada 2. Pertama, kalau ada keturunan, ada zuriat ke bawah, ibu dapat 1/6. Ibu juga akan dapat 1/6 sekiranya ada adik-beradik yang ramai. Adik-beradik yang ramai ni adalah 2 orang ke atas. Kalau ada adik-beradik seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa, maka itu dah dikira 2 orang, maka ibu dapat 1/6. Okey. Untuk 1/3, 1/3 ini sekiranya arwah ini tiada anak, tiada keturunan di bawah, serta tiada adik-beradik lain. Ada seorang je adik-beradik. Contohnya ada adik-beradik seibu sebapa, seorang je. Dia ada 2 orang adik-beradik, dia telah meninggal dunia dan dia ada adik-beradik perempuan seorang sahaja, adik-beradik perempuan kandung seorang sahaja, yang sini ditinggal, maka ibu dapat 1/3. Okey. Yang ketiga, 1/3 baki ini sekiranya kes ini digelar umaratain ataupun garawain, di mana 1/3 baki ini suami, dia ada suami, ibu dan bapa. Suami, ibu dan bapa, ataupun yang kes kedua, isteri, ibu dan bapa. Maka suami ambil bahagian dulu. Suami ambil bahagian 1/2 dulu. Isteri ambil bahagian 1/4 dulu. Maka yang lebih tu, baki tu akan bagi kepada ibu. Okey, ni kalau nak tengok kena buat kes faraid. InsyaAllah ada dalam video saya yang sebelum-sebelum ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok. Okey, seterusnya bahagian ibu. Bahagian bapa telah selesai. Untuk bahagian datuk, datuk akan copy and paste daripada bahagian bapa ini. 1/6 campur asabah serta asabah. Sama juga reason yang seperti yang tadi. 1/6 ini sekiranya ada keturunan lelaki, tetapi dengan syarat tak ada bapa. Bapa telah meninggal dunia dulu. Ada datuk. Datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa ada, bapa telah meninggal dunia, tak ada bapa kat sini. Dan ada keturunan lelaki, maka datuk dapat 1/6. 1/6 campur asabah sekiranya ada keturunan perempuan sahaja. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada cicit perempuan. Asabah ini sekiranya tiada semua yang di bawah ini, termasuklah bapa. Okey. Untuk nenek, 2 orang nenek ini mereka berkongsi 1/6. Mereka akan berkongsi 1/6. Contohnya ada 2 orang nenek, 1/6 bagi dengan 2. Seorang dapat 1/12. Okey. Seterusnya adalah untuk anak perempuan. Okey, yang bahagian atas dah selesai ya, insya-Allah. Untuk anak perempuan pula, anak perempuan akan dapat 1/2, 2/3. 1/2 ni daripada mana? Sorry. 1/2, 2/3 dengan asabah bil al-ghaib. Okey. ABG pula. Asabah B je lah. Okey, 1/2 ni sekiranya anak perempuan seorang diri, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada anak lelaki, cucu lelaki tidak akan menghalang anak perempuan daripada mendapat 1/2. Sekiranya tiada anak lelaki saja, dia akan dapat 1/2. Kalau dia seorang diri. Kalau dia lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6 orang, akan dapat 2/3. 2/3 ni kalau anak perempuan sahaja. Untuk asabah bil ghairi, sekiranya ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka 2 nisbah 1. 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Maka perempuan dapat 1, lelaki dapat 2 bahagian. Okey, ni asabah bil ghairi, asabah dengan orang lain. Okey, seterusnya cucu perempuan ni pun sama. Cucu perempuan ini akan dapat
1/2, 2/3 asabah bil ghairi, dan dia tambah 1/6, ditambah untuk 1/6 ini. Untuk cucu perempuan 1/2 ini dia akan dapat kalau dia seorang diri dan tak ada anak perempuan ini. Tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, cucu perempuan tidak akan dapat mewarisi. Kalau ada anak lelaki, automatik cucu perempuan daripada anak lelaki ini tidak akan mewarisi. Okey, 1/2, 2/3 ini kalau mereka lebih daripada 2 orang. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2/3 ni mereka akan berkongsi sesama mereka dengan syarat tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki. Sebab kalau ada cucu lelaki, mereka akan mewarisi melalui asabah bil ghairi, iaitu 2 nisbah 1. 2 untuk cucu lelaki, 1 nisbah untuk cucu perempuan. Dan 1/6 ini adalah sekiranya anak perempuan ini seorang-seorang. Kalau anak puang ni seorang-seorang, anak perempuan ni ada seorang diri je, maka cucu perempuan akan dapat 1/6 untuk menghabiskan bahagian perempuan. Bahagian perempuan ini 2/3. Dalam hadis Rasulullah ada menyebut bahagian untuk kaum wanita adalah 2/3. Ada hadis itu, insya-Allah jika diberi peluang saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Okey. 1/6 ini untuk cucu perempuan, Cucu perempuan ini 1/6 sekiranya ada anak perempuan seorang-seorang sahaja. Di mana ada anak perempuan seorang, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki yang mengasabahkan dia, asabah bil ghairi, maka cucu perempuan akan mewarisi 1/6. Okey, seterusnya kita copy paste. Kita duplicate lagi, panggil duplicate. 1/2, 2/3 asabah bil ghairi. Sekejap, satu lagi. Asabah ma'al ghairi. Okey, untuk 1/2 ini sekiranya adik-beradik perempuan ini adalah sendirian, seperti mana yang anak perempuan dengan cucu perempuan tadi, kalau dia seorang-seorang dia akan dapat 1/2. Tak ada keturunan di bawah ini, tak ada keturunan, maka dia dapat 1/2. Kalau 2/3 ni, kalau dia lebih daripada 2 orang, maka ini pun tak ada, cucu perempuan ni tak ada, cucu lelaki tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, maka saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 2/3 di sini. Sekiranya dia lebih daripada 2 orang. Asabah bil ghairi sekiranya dia bersama-sama dengan saudara seibu sebapa lelaki. Dan asabah ma'al al-ghairi ini dia dianggap seperti saudara lelaki. Contohnya ada situasi hanya waris perempuan sahaja yang ada. Ada waris yang ditinggalkan itu adalah waris wanita semua, tak ada waris lelaki. Maka yang akan menghabiskan asabah adalah saudara seibu sebapa perempuan ini. Okey, seterusnya akan pergi kepada di sini. Saudara sebapa perempuan. 1/2, 2/3 asabah bil ghairi dengan 1/6. Okey, 1/2 ini sekiranya tiada keturunan di bawah serta tiadanya adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung tak ada, semua ni tak ada, maka 1/2 akan dapat kepada saudara sebapa perempuan. Maknanya hanya dia sahaja yang ada. Waris-waris yang sebelum ini, yang kita bincang sebelum ni tadi, tak ada. Mungkin dah meninggal dunia ataupun memang tidak wujud. Okey, dia ada seorang-seorang saja, dia akan dapat 1/2 bahagian daripada arwah ini.
2/3 ini sekiranya dia lebih daripada 2 orang ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulang. Aswabah bil ghairi 2/1, 2/1 sekiranya dia mewarisi bersama saudara sebapa lelaki. Kalau ada saudara sebapa lelaki, dia akan dapat 2/1. 1/6 ini pula sekiranya dia mewarisi bersama saudara seibu sebapa perempuan. Kalau ada saudara seibu sebapa perempuan seorang diri, dia akan dapat 1/6. Contohnya, saudara seibu sebapa perempuan ni dia ada seorang je. Dia ada seorang diri, dia tiada saudara seibu sebapa, dia tak ada keturunan di bawah, dia ada seorang je, dia akan dapat 1/2. Dan saudara sebapa perempuan ini akan dapat 1/6. Okey? Seterusnya untuk saudara sebapa perempuan ini, mereka akan dapat asabah ma'a ghairi. Mereka akan dapat asabah ma'a ghairi juga sekiranya tiada keturunan yang lain. Maksudnya tiada, contohnya kat sini ada anak perempuan sahaja, maka anak perempuan seorang saja. Yang selebihnya kat sini tak ada saudara seibu sebapa lelaki, tak ada saudara seibu sebapa perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada. Maka yang ada hanyalah saudara sebapa perempuan sahaja, maka mereka akan dapat asabah ma'a ghairi. Maka yang saudara sebapa perempuan ini akan menghabiskan asabah seolah-olah dianggap mereka seperti waris lelaki. Ini bahagian yang khusus untuk saudara seibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan. Ini khas untuk golongan ini berdua. Okey, satu lagi adalah untuk saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan, iaitu mereka akan dapat 1/6, 1/3. 1/6 ni kalau dia seorang diri, dia akan dapat 1/6. 1/3 ini kalau dia lebih daripada 2 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mereka akan dapat 1/3 dikongsi sama banyak. Contohnya, kalau ada 4 orang lah, 1/3 ni akan dibahagi kepada 4 orang. Okey? Okey, untuk hari ini saya rasa untuk ringkasan ahli waris serta bahagian kadar-kadar setiap ahli waris, semoga ia memberi manfaat kepada semua para ustazah, asatizah semua. Sekiranya ada yang tidak kena dengan video saya, ada yang tidak menepati ataupun ada yang tersilap, ustazah boleh tegur saya, sebab saya pun masih belajar, saya masih baru dalam dunia ini, saya masih mencari ilmu. Sekiranya ada persoalan ataupun argumen, boleh saja hubungi saya. Saya ada tinggalkan nombor telefon saya. Dan saya juga ingin menyeru kepada semua, kenapa kita kena belajar faraid? Kenapa kita kena ada ilmu faraid? Kerana bila kita tahu ilmu faraid ini, bila kita dah tahu, bahagian adik-beradik perempuan rupanya ada, bahagian adik-beradik sebapa perempuan rupanya ada. Bila kita tahu bahagian faraid ini, kita tidak akan memakan harta orang lain secara batil. Kita tidak akan sewenang-wenangnya menafikan hak masing-masing, hak ahli waris yang berhak sebenarnya. Okey, saya di sini Nurul Syazwani binti Rosmawi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah ataupun ada
ada persoalan mengenai faraid, boleh hubungi saya. Sekiranya saya tidak tahu, saya akan tanya, saya akan rujuk kepada kami punya company, iaitu saya bekerja sebagai Islamic Estate Planner, iaitu perancang harta pusaka Islam di Asalihin Trustee Berhad. Kami ada cawangan, 6 cawangan di seluruh Malaysia. Sekiranya ada persoalan, boleh saja hubungi saya. Kalau nak jumpa depan-depan, kalau tuan-tuan dan puan-puan jauh, ada di Kelantan, ada di Pahang, ada di Kedah, boleh sahaja hubungi dan saya akan buat booking dengan pegawai-pegawai yang berdekatan untuk tuan-tuan dan puan-puan merancang harta pusaka, perancangan harta pusaka Islam. Umat Islam ini ada harta, umat Islam ini bukanlah umat yang tidak berharta, yang tidak apa kita panggil, tidak berharta lah, tidak berharta. Cumanya kesedaran antara umat Islam ini, kesedaran untuk umat Islam merancang adalah sangat-sangat nipis, sangat-sangat rendah. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang tahu tentang kepentingan untuk merancang supaya generasi-generasi yang seterusnya dapat menerima manfaat secara baik, secara berterusan daripada hasil usaha tuan-tuan dan puan-puan, usaha selama ini, bekerja siang malam, bekerja untuk kemaslahatan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan bolehlah merancang dengan kami di Asalihin. Kami bukanlah calang-calang, syarikat. Kami diasaskan oleh Allahyarham Tun Datuk Dr. Haji Muhammad Saleh bin Abbas. Sini pengasas kami, orang Terengganu, sama dengan saya. Sebab itulah kadang-kadang dengar logat saya, logat Terengganu, memang tak boleh nak buang Terengganu kita. Walaupun saya telah menetap di Teluk Panlima Garang dah 10 tahun di sini. Saya dah duduk di Selangor ini selama 10 tahun. Tak boleh nak hilang Terengganu. Tak boleh nak hilang. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin merancang harta pusaka Islam, bolehlah hubungi saya. Saya akan tinggalkan nombor telefon saya di description, huraian di bawah tu. Semoga video-video yang saya buat selama ini bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan dari pihak saya minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tegur saya, ustaz-ustazah semua boleh tegur saya. Insya-Allah saya menerima teguran dan saya akan perbaiki lagi apa yang silap dari sudut saya, dari kelemahan saya. Semoga segala amal kita diterima dan semoga semuanya diberkati oleh Allah. Selamat berpuasa. Dah tak lama lagi kita nak puasa untuk tahun 2023. Hari ini 16 hari bulan 3. Kita nak puasa dalam lebih kurang seminggu lagi, iaitu 23 hari bulan 3 2023. Selamat berpuasa dan semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Okey. Assalamualaikum.